Yang pertamanya ingatan kita ialah jangan ketinggalan kapal. Nabi Nuh kata naik semua, ada yang tak naik. Yang tertinggal tu kemana pergi? Tidak. Jadi kita orang macam tu jugalah. Kita ni nak belajar ni, kalau kata naik, kita tak naik, hanyut tak kita. Ini faham kan? Ini faham. Masjid kata naik ke masjid, tapi ada orang tak nak pergi masjid kan? Hanyut dah dia. Hanyut dah dia. Mungkin kita katakan itu sebagai satu perumpamaan. Perumpamaan pada cerita Nabi Nuh ini, orang yang ketinggalan kapal, dia tak selamat. Yang pertama. Yang kedua, siapa-siapa yang naik kapal, dia kena ingat bahawa dalam kapal ada peraturan. Dalam kapal ada nakhoda. Dan kita mesti ingat bahawa kita naik kapal yang sama, bukan 2-3 kapal. Kalau kapal kita tu kapal agama Islam, maka kapal agama Islam tak ada seluruhnya, tak ada peraturannya. Orang naik kapal ni, cerita orang naik kapal ni ada satu peraturan yang dia langgar. Dia ada 2-3 deck, 2-3 tingkat lah dia ada kan. Orang dulu kalau pergi kapal, pergi haji naik kapal apa, angkut. Angkin dengan angkut kan. Tahu berapa tu. Tahun 1900 berapa kan. Lepas tu Malaysia Raya kan. Saya pun dengar je lah, tak tahu cerita tu. Tapi dia ada deck dia kan. Saya pernah naik di antara nak pergi ke Amsterdam daripada London. Satu pelabuhan tu saya pergi ke Amsterdam naik ferry. Ferry dia 12 tingkat. Saya nak cerita kan, cerita perumpamaan orang atas kapal ni. Dia kata jangan jadi kepada satu kaum yang duduk di bawah kapal, airnya di atas, tingkat atas. Maka dia kata malah nak turun naik 12 tingkat ni. Alah tebuk je dah, senang ambil air ke bawah. Ambil air kat bawah tu dia tebuk je lah, tebuk lantai. Jadi perbuatan menebuk lantai itu adalah perbuatan yang bodoh. Walaupun dia kata mudah ambil air. Kalau kata orang Melayu dalam sungai, air itu boleh ambil mandi, boleh minum, boleh masak semua kan. Tapi akan tenggelamlah kapal. Jalannya jalan mudah, tapi boleh masak. Orang yang melihat dia tak ada, kau tebuk je dah. Kalau dah mana naik, apa jadi orang tu? Pun sama-sama tenggelam. Jadi bila kita duduk dalam satu kapal, jangan rosakkan kapal. Ingatlah peraturan dan ingat bahawa dia punya nakhoda satu je. Satu je nakhoda. Dia tak boleh banyak nakhoda. Sejak orang halus sana, halus sini, halus sana, halus sini, akhir-akhirnya tetap barat. Tak sampai pelabuhan. Kemudian yang tiganya, dalam cerita Nabi Nuh ni, termasuk hijrah. Yang tiganya ialah kita kena rancang kehadapan. Nabi Nuh bina kapal 120 tahun sebelum berlakunya kapal. Sebelum berlakunya banjir. Maknanya dia bersedia awal. Sama lah dengan kita dalam kehidupan kita. Kita bersedia dengan banyak perkara. Yang keempatnya kita minta daripada Tuhan supaya kita kekal sihat. Kenapa? Kita takut umur kita 60-70, masa itulah datang beban untuk melaksanakan kerja berat. Tengok dulu lah kan. Umur 600 tahun baru dah tak suruh buat kerja berat ni. Wah penat kan. Tapi dia sihat. 300 tahun lepas pada tu dia hidup lagi. Kita tak ada masalah. 60 tahun tu dah hebat dah. 70 tahun kira bonus. 80 tahun lebih, itu bonus dah. Tapi tak ada guna lah kan. Tak ada guna lah. Dua yang butuh lah. Yang butuh tu, butuh ada kepala tu. Tak boleh buat apa lah. Tapi kita jangan risau lah. Tuhan bagi Nabi Nuh umur sampai 7 tahun. Kita umur dalam lingkungan 60-an, Nabi kita 63, 62 gitu. Kita jangan risau dengan amal ibadat kita, sebabnya Tuhan dah janji. Ingatlah, waktu
waktu apa ni nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban biasanya kita bagi yakin. Okey, kita baca 3 kali yakin. Di antara doa kita, di antara 3 tu, apa yang kita minta? Panjang umur kan? Kita minta panjang umur dalam iman. Okey. Kita minta panjang umur. Berapa sangat orang bagi umur kita? Sampai 60 itu je. Nak banding dengan Nabi Nuh tadi, umur 1000 tahun, tak banding. Nabi Nuh umur 1000 tahun, banyak amalan yang boleh buat. Tapi kita tolak dengan akhir balik tu kalau umur 15, apa umur 45 pun akhir balik. Oh, benar. 60 tak banyak kan? Ada orang akhir balik 45 kan? Tak nampak masjid tu tau kan? Tak balik. Tak ada orang sini kan? Tak ada orang sini. Tapi tuan-tuan, kita doa tu, kita jawab dalam bulan puasa tu. Bulan puasa tu apa? Dalam bulan puasa tu ialah ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau buat sekali, baru buat satu malam tu seolah-olah 1000 tahun. Kalau buat 10 kali, maknanya 1000 malam 1000 malam. 1000 malam tu 84 tahun. Satu malam buat ibadat dalam apa ni Lailatul Qadar tu seolah-olah dia melakukan ibadat 84 tahun. Kalau dia buat 10 kali dia dapat dalam umur hidup dia, seolah-olah 800 tahun. Sama lah dengan Nabi Muhammad SAW. Maknanya Tuhan tu hadir. Ya? Dia bagi umur kita sikit, tapi dia punya nisbah itu besar. Baik. Yang kelima, Nabi Nuh bila dia buat kapal tu, orang kritik. Apa lalu kamu ni bodoh buat kapal dengan padang pasir, bila nak naik tu, lepas tu dah siap tu bengok ni macam-macam. Ya? Bukan cakap kritik, tapi dia mencela dan juga memperlekehkan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh kita. Dia berak. Cerita ni cerita popular. Cerita popular cerita Nabi Nuh. Dia pergi tengok penuh tadi. Tapi dia ada orang buta, orang gatal macam tu lah gitu lah. Bila dia pergi nak berak tu tergelincir, tenggelam dalam air tu, tiba-tiba sembuh penyakit. Dia pun balik kampung, dia kata, wah, air dalam tu ubat sebenarnya. Lepas semua pergi sapu, betul. Jadi Nabi Nuh nanti ikut, dia tak tengok saja, jangan. Tengok dia pergi berak, dia pergi basuh, dia pergi basuh. Tentulah juga. Maknanya, dalam hidup kita ni, kritikan, celaan ni biasa. Tapi kalau kita yakin yang kita buat itu adalah betul, kita biar je. Orang nak cela tu, orang nak kritikan sebagainya, maka mungkin kritikan itu akan balik kembali kepada diri mereka sendiri. Ya? Kemudian dalam apa ni cerita Nabi Nuh juga, dia kata yang terakhir dalam cerita ni, dia kata tidak kira ribut kuat macam mana pun, gelombang kuat macam mana pun, tapi kalau kita bersama Allah tidak akan. Yang tidak bersama Allah maka dia tak selamat. Walaupun bukan ribut, walaupun bukan petir, walaupun bukan lomba, dia akan hanyut. Itulah ingatan saya pada diri saya dan juga pada tuan-tuan sekalian mengenai haram. Saya banyak tadi kalau nak dijelaskan, dia dulu situ. Okey. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila kita pergi pula pada hijrah,